Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan tentang tempat-tempat tinggal bunian. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya akan bincangkan dengan anda tentang tempat-tempat tinggal bunian. Saya banyak bicarakan tentang orang sesat dalam bunian, orang disembunyi di alam bunian, namun kita tidak pernah bicara di manakah kawasan-kawasan tempat tinggal bunian. Jadi saya akan senaraikan beberapa tempat tinggal bunian berdasarkan rujukan paling kuat, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi ini, saya akan senaraikan beberapa tempat yang berkemungkinan adalah tempat tinggal bunian. Tujuan kita tahu tempat tinggal bunian bukanlah untuk menakut-nakutkan orang awam. Cuma kita kena berhati-hati apabila berada di kawasan berkenaan, agar kita hormat kawasan berkenaan dan tidak buat sesuatu yang tidak buang sampah sembarangan, tidak buang air sembarangan, okey? Jadi tidaklah anda pula disembunyi oleh bunian. Jadi sebelum saya rungkaikan di mana tempat tinggal bunian, kita perlu mendefinisikan bunian, okey? Dalam Islam, bunian didefinisikan sebagai golongan jin. Ia terdapat dalam hadis riwayat Tarbani dan Hakim. So saya bacakan hadis daripada Nabi SAW yang berbunyi, jin ada 3 macam. Pertama, jin yang mempunyai sayap. Mereka biasa terbang di udara. Kedua, jin berupa ular-ular dan kalajengking. Dan ketiga, jin yang bertempat tinggal dan pindah-pindah serta berpetualang. Jadi, saya boleh kategorikan bunian adalah jin jenis yang ketiga yang berpindah randa dan hidup seperti manusia. Jadi, apa tunggu lagi? Jom kita kenali tempat tinggal jin. Tempat yang pertama adalah tanah lapang. Ia berdasarkan hadis Imam Muslim di mana Nabi pernah membacakan Al-Quran kepada golongan jin. Okey, dalam hadis berkenaan, sahabat-sahabat Nabi tercari-cari Nabi pada malam tersebut. Hinggakan pada waktu paginya baru Nabi muncul dan sahabat Nabi bertanyakan ke mana Nabi pergi, dan Nabi memberitahu dia membacakan Al-Quran kepada golongan jin. Dan ia dinyatakan dalam Al-Quran dan ia telah diriwayatkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Jin ayat yang pertama yang berbunyi, katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Jadi melalui hadis dan ayat Quran berkenaan membuktikan golongan jin tinggal di kawasan tanah lapang. Jadi berdasarkan hadis dan ayat Quran berkenaan, saya boleh kategorikan ada 3 tempat tanah lapang yang boleh didiami bunian. 1, kawasan padang. Sebab kawasan padang ni dia sangat luas dan kosong. Ia menjadi tempat tinggal kegemaran orang bunian. Kalau zaman Nabi dahulu dia padang pasir. Okey. Tempat yang kedua yang dikategorikan sebagai tanah lapang adalah kawasan hutan. Walaupun kamu katakan hutan ini tebal, tapi dalam hutan dia ada satu kawasan yang lapang. Kalau anda selalu hiking ataupun masuk dalam hutan, anda akan jumpa beberapa tempat yang lapang. Dan tempat lapang-lapang berkenaan adalah tempat tinggal golongan bunian ataupun jin. Yang ketiga yang kita boleh kategorikan tempat tinggal bunian adalah di kawasan tasik ataupun lombong. Kita sedia maklum kawasan tasik ini sangat besar dan lapang. Begitu juga dengan lombong. Jadi kita kena berhati-hati di kawasan berkenaan, kerana kawasan berkenaan berkemungkinan adalah tempat tinggal bunian ataupun jin. Tempat tinggal bunian yang keempat adalah kawasan kotor ataupun kawasan tong sampah. Ini berdasarkan daripada hadis Imam Muslim dan riwayat Imam Bukhari.
Kenapa saya katakan tempat tinggal jin adalah kawasan yang kotor? Sebab ada dalam hadis Nabi, riwayat Imam Muslim mengatakan, golongan jin ini memakan sisa-sisa makanan kotor seperti tulang daging, sampah sarap. Jadi itu adalah di antara makanan-makanan jin, dan jin akan tinggal di tempat-tempat berkenaan. Dan Nabi pun dalam hadisnya ada mengatakan agar jin-jin ini makan makanan, sisa-sisa makanan seperti tulang-tulang haiwan. Jadi tidak mustahil kawasan kotor seperti tong sampah, tempat pembuangan najis adalah kawasan-kawasan golongan bunian ataupun jin. Jadi kita kena berhati-hati di kawasan tempat kotoran ini, kawasan-kawasan sampah dan kawasan-kawasan pembuangan najis, kerana berdasarkan hadis Nabi, ia adalah tempat tinggal bunian ataupun jin. Dan satu lagi, tempat tinggal jin dan bunian ini adalah kawasan-kawasan yang ada lubang. Okay? So, kamu kena berhati-hati di kawasan yang berlubang. Okay, kalau kamu nampak lubang, jangan sesekali kamu pergi kencing kawasan berkenaan. Okay, ataupun kamu buat sesuatu lah dalam lubang berkenaan, kamu cucuk kah. Kemungkinan lubang-lubang yang misteri, lubang-lubang yang kamu rasa nampak pelik, kemungkinan itu adalah kawasan tempat tinggal jin ataupun bunian. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi memberitahu bahawa kawasan-kawasan liang adalah kawasan tempat tinggal jin. Dan Nabi melarang untuk kita kencing di kawasan berkenaan, kerana Nabi cakap kawasan-kawasan lubang berkenaan adalah tempat tinggal jin. Jadi guys, itulah dia tempat tinggal bunian berdasarkan hadis Nabi dan ayat Al-Quran. Jadi kita kena berhati-hati di kawasan berkenaan. Janganlah kita sombong, janganlah kita bongkak, janganlah kita kurang ajar. Jaga pertuturan. Kalau boleh janganlah buat benda-benda pelik di kawasan yang saya senaraikan tadi. Sebab seperti yang saya katakan tadi, kawasan-kawasan berkenaan berkemungkinan adalah tempat tinggal bunian. Jadi kalau anda tidak mau disembunyi bunian, jadi hormatlah kawasan-kawasan berkenaan.